Kalau pada soalan dia, kalau kita ziarah kawan kita non-Muslim, kemudian dia serve kita makanan, kita tak tahu. Ada dua keadaan. Nabi pernah pergi ke rumah Yahudi ni, dan kita tahu bahawasanya wanita Yahudi tu dia bubuh racun kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia, nak cakap benar ke? Dia kata dia cakap benar. Dia tak racun, dia tak racun. Tapi kenapa Nabi makan? Ini satu hal kita nak tahu. Ini untuk orang yang mengaji hadis. Kadang-kadang budak-budak muda ni baguslah semangat hadis ni, tapi dia sebenarnya kita nak kena imbang juga dengan syarah para ulama. Saya nak sebut di sinilah. Kerana kita bimbang, sebahagian orang ni, ada orang jumpa kita, dia macam rasa mazhab ni tak ada nilai. Tak boleh, mazhab ada nilai. Mazhab lah yang telah menyebabkan perbahasan-perbahasan ilmiah ni bangkit. Walaupun yang tak bagusnya ialah fanatik mazhab. Tapi kerana khazanah mazhab, maka hadis-hadis ni dibahaskan. Satu orang ambil satu hadis tadi saja secara zahir, tentu dia akan hukum haram lah. Apa saja bekas orang bukan Islam, haram lah. Tetapi hadis tak boleh baca satu. Nak kena baca ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang mana tak sama dengan perbuatan Nabi. Maka kemungkinan kerana perkataan itu lahir pada suatu situasi. Situasi itu yang kita sebut sabab ataupun sababul wurud. Puncak hadis itu. Macam tadi, hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim tak jelas tentang apa jenis musyrikin tu, atau apa jenis ahli kitab tu. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Abu Dawud, dia sebut bahawasanya mereka ni masak khinzir. Jadi ada satu situasi yang lain. So pendetilan, dia panggil tatabbu'ur riwayat. Hendaklah meneliti semua riwayat-riwayat yang ada. Dan kemudian para fuqaha nak kena reconcile, nak kena harmonikan antara tindakan Nabi dan ucapan Nabi. Kerana mungkin konteks yang berbeza, mungkin juga apabila Nabi larang tapi ada waktu dia buat, larangan itu makruh. Jika keadaan tertentu ataupun larangan itu disebabkan keadaan-keadaan tertentu, Nabi buat kerana keadaan yang lain. Jadi ini perbincangan panjang di kalangan para ulama. Balik pada soalan tadi ni, ialah apabila kita pergi ke rumah orang bukan kawan kita, ada dua, satu kawan yang kita rasa dia setia kita, kawan baik lah, dia serve kita, maka kita percaya kat dia, dia tak khianat kita, dia bersih, kita makan, ataupun zahirnya dia bersih, kita makan macam Nabi makan tadi ya. Tapi bila dia serve kepada kita dalam keadaan tadi, kita nak pergi dakwah kat dia, dia kata sila minum, kita tengok kat kawan ni minyak apa pun tak, kita minum lah, kita boleh minum lah, pada zahirnya bersih. Walaupun ada pendapat ulama tadi, dia kata kalau tak apa pasti itu makruh. Tapi bila zahir bersih, boleh pegang kepada yang zahir dalam keadaan yang, tapi tak pasal-pasal kita ada pilihan yang bukan makanan orang bukan bekas makan yang bukan Muslim, kemudian bekas makan yang bersih ada, kita pilih yang bersih. Nabi kata kecuali jika kamu tak ada pilihan. Jadi kalau tak ada pilihan, kita boleh gunalah. Tapi sekarang ni kalau nyata dalam bekas tu ada khinzir, kita bagi tahu dah kita tak makan khinzir, kan? Dan dalam sebahagian keadaan kita, oleh kerana kita ni ada macam Islamofobia dan beberapa keadaan, kita rasa kita nak jaga hati dia, tapi kita juga kena habaq mereka pun nak kena juga jaga hati kita. Itu adat berhidup. Jadi dia pun nak kenalah juga bila dia panggil kita. Kita kalau orang bukan Muslim mari, kita tahu hak benda yang kita tak buat kat dia, tapi kita pun kena ajar budaya itu juga. Kami tak makan khinzir, adakah benda ni ada khinzir? Kita tak ada. Adakah yang ni bersih daripada khinzir? Bersih, kita minumlah, kita boleh makan. Tapi dia kata ada lah sikit-sikit, kata minta maaf lah, kita tak boleh makan dalam keadaan tu. Kita